Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Cik Nur Farisa binti Cik Abdul Aziz P101290. Okay, dan akan bersama dengan dua orang lagi sahabat saya akan membentangkan tentang The Reggio Emilia Approach ataupun dikenali sebagai pendekatan Reggio Emilia. Okay, pertama sekali kita lihat kepada sejarah penubuhan Reggio Emilia. Reggio Emilia ni sebenarnya merupakan sebuah bandar kecil di utara Itali. Selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, penduduk di Reggio Emilia membangunkan pendekatan tersendiri untuk pendidikan dan juga penjagaan awal kanak-kanak. Penduduk di sana merasakan perkembangan awal kanak-kanak membentuk diri sebagai seorang individu. Kemudian mereka mencipta sebuah program yang berprinsip rasa hormat, tanggungjawab dan kebersamaan melalui penyeragakan di dalam persekitaran yang menyokong minat kanak-kanak. Okey, ini adalah Loris Malaguzzi yang dikenali sebagai pengasas kepada pendekatan Reggio Emilia. Okay, pada tahun 1963, sekolah Reggio Emilia yang pertama telah ditubuhkan dan diasas oleh guru dan ibu bapa dengan bantuan daripada Loris Malaguzzi ini. Beliau merupakan seorang guru tempatan. Okey, dan pemikiran beliau adalah berkaitan dengan teori konstruktivism, iaitu daripada ahli psikologi Dewey, Piaget dan Vygotsky. Malaguzzi berpendapat bahawa pendidikan berasaskan hubungan, berfokuskan kepada kanak-kanak berhubung dengan manusia, benda dan juga idea. Nama saya Elina Mas Anan Inggan. Hari ini saya ingin menerangkan tentang falsafah Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini percaya bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk ibu bapa, kaki tangan, rakan-rakan di persekitaran pembelajaran yang aktif. Pendekatan Reggio ini juga melihat anak-anak mempunyai sikap berdaya saing, seorang yang kreatif, seorang yang ada rasa ingin tahu, seorang yang ada berimajinasi, intensif dan mempunyai keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada objektif ataupun matlamat pembelajaran dalam Reggio Emilia. Okey, objektif yang pertama adalah untuk menghubungkan idea dan hak kanak-kanak, potensi dan sumber-sumber yang sering kali terabai. Ia juga memperkenalkan penyelidikan, kajian, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif dan juga kreatif. Selain itu, ia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, menyokong suatu kesedaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kerjasama dan makna hubungan antara kanak-kanak dan keluarganya. Reggio turut bertujuan untuk menjadikan topik utama dari nilai-nilai penyelidikan, pemerhatian dan interpretasi dan dokumen dari pengetahuan yang dibina dari proses pemikiran kanak-kanak. Seterusnya, ia turut mengatur kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar dan kursus-kursus dalam isu pendidikan dan budaya awal kanak-kanak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Khairunisa binti Kamal Zaman. Okey, saya akan membentangkan kerangka pendekatan Reggio Emilia. Okey, seperti yang kita tahu, usia awal kanak-kanak ni adalah merupakan golden age di mana perkembangan otak kanak-kanak mencapai kesempurnaan pada usia tersebut. Okey, kita tengok pada pendekatan Reggio Emilia ini, dia percaya bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain termasuk ibu bapa, kaki tangan, rakan-rakan di persekitaran yang aktif. Okey, pendekatan Reggio Emilia juga melihat anak-anak mempunyai sikap berdaya saing, kreatif, ingin tahu, berimajinasi, mempunyai intensif dan mempunyai keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Okey, kita tengok di sini kerangka pendekatan Reggio Emilia. Pada poin yang pertama, kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak dan melihat. Okey, jadi kita lihat di sini bahawa Reggio Emilia menekankan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam proses pembelajaran mereka. Tidak hanya tertumpu pada end result tetapi menumpukan pada
proses sepanjang pembelajaran kanak-kanak tersebut. Okey, yang kedua kita tengok di sini kanak-kanak mempunyai hubungan yang rapat dengan kanak-kanak lain. Ini adalah bertujuan untuk membina pengalaman dan berkongsi idea sesama kanak-kanak bersama kanak-kanak yang lain dalam pembelajaran mereka. Seterusnya kanak-kanak harus mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka. Okey, walaupun kanak-kanak diberi pilihan untuk melakukan perkara yang mereka minati, tetapi tetap mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka oleh guru mereka. Okey, guru akan membantu dan membimbing kanak-kanak ini untuk membuat keputusan dalam setiap proses pembelajaran yang mereka lalui. Okey, seterusnya kanak-kanak harus mempunyai peluang untuk mengekspresi diri. Okey, kita tengok di sini Reggio Emilia menggalakkan kanak-kanak ni untuk mengekspresikan diri mereka dalam pelbagai bentuk, contohnya seperti dalam kesenian. Jadi mereka membantu kanak-kanak ini berkembang mengikut minat mereka sendiri. Ini adalah ciri-ciri Reggio Emilia. Yang pertama, menghargai kanak-kanak. Guru menghormati kanak-kanak. Guru tidak memaksa kanak-kanak untuk melakukan perkara yang mereka tidak suka. Tetapi kanak-kanak berhak memilih kehendak mereka. Manakala ciri-ciri yang kedua pula, pendekatan ini menggalakkan pendidikan seni kerana itu adalah cara membangunkan pemikiran kanak-kanak, iaitu dengan melukis kanak-kanak dapat menyatakan perasaan mereka dan mereka juga dapat meningkatkan tahap komunikasi mereka dengan mereka akan bercakap antara satu sama lain. Yang ketiga, kanak-kanak digalakkan untuk meneroka. Contohnya, kanak-kanak boleh melukis apa sahaja perkara yang sedang mereka fikirkan. Dengan itu, kanak-kanak dapat meningkatkan tahap imajinasi mereka dan juga tahap rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, kurikulum secara tidak formal tetapi berdasarkan Imagine Curriculum. Imagine Curriculum ini adalah cara mengajar yang berfokus kepada minat kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan juga bermakna. Prinsip pendekatan Reggio Emilia. Okey, kita tengok di sini ada 6 prinsip pendekatan Reggio Emilia, iaitu yang pertama peranan persekitaran sebagai guru ketiga, yang kedua beberapa bahasa simbolik kanak-kanak, yang ketiga dokumentasi bersistematik dan kolektif, yang keempat projek jangka panjang, kelima guru sebagai pendidik, dan yang keenam hubungan rumah dengan sekolah. Okey, kita tengok di sini poin yang pertama adalah ruang kelas. Okey, dalam pendekatan Reggio Emilia, para pendidik sangat prihatin dengan apa yang ada di persekitaran sekolah mereka dan di persekitaran sekolah. Okey, oleh itu perhatian yang sangat besar diberikan kepada ruang kelas. Kenapa ruang kelas ni sangat penting? Kerana ruang kelas ni adalah tempat kanak-kanak itu beraktiviti, berinteraksi dan melakukan menjalani pembelajaran dalam ruang kelas mereka. Jadi ruang kelas ni adalah sangat penting dan sangat penting untuk menggalakkan proses perkembangan kanak-kanak. Okey, yang kedua adalah keindahan estetika dalam kelas. Okey, keindahan estetika dalam kelas dianggap sebagai bahagian penting untuk menghargai kanak-kanak serta persekitaran pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah suasana kelas yang ceria. Okey, kelas yang ceria kita tahu dapat menarik minat kanak-kanak untuk melakukan aktiviti dan untuk menjalani proses pembelajaran di kelas. Okey, yang seterusnya mengatur persekitaran yang sesuai. Okey, guru perlu mengatur persekitaran yang sesuai, persekitaran yang menggalakkan kanak-kanak untuk melakukan penerokaan dalam pembelajaran mereka. Okey, kalau persekitaran yang tak sesuai akan membantutkan rangsangan terhadap kanak-kanak itu. Okey, jadi persekitaran yang sesuai ni adalah persekitaran yang tertumpu kepada kanak-kanak itu, macam mana cara susunan meja, bagaimana cara pembahagian kanak-kanak di dalam kelas. Contohnya untuk melakukan penerokaan yang berkesan perlukan kumpulan kanak-kanak ni dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan yang kecil supaya di situ terdapatnya kerjasama dan persaingan di antara mereka. Jadi
jadi mengatur persekitaran yang sesuai ini adalah sangat penting dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang terakhir adalah dokumentasi hasil kerja kanak-kanak. Okey, kenapa dokumentasi hasil kerja kanak-kanak ni sangat penting untuk dipamerkan di dalam kelas adalah sebagai penghargaan terhadap apa yang kanak-kanak itu lakukan. Jadi apabila kanak-kanak melihat ada dokumentasi hasil kerja-kerja mereka di persekitaran kelas, jadi kanak-kanak berasa seperti dihargai dengan apa yang mereka lakukan. Okey, yang seterusnya adalah beberapa bahasa simbolik kanak-kanak. Okey, di sini kita tengok seni sebagai bahasa. Okey, seni digunakan sebagai bahasa simbolik yang digunakan untuk mengekspresikan pemahaman kanak-kanak dalam projek yang mereka lakukan. Okey, yang kedua adalah sesuai dengan teori Howard Gardner, iaitu mengenai kecerdasan majmuk. Pendekatan Reggio Emilia menggunakan integrasi seni grafik sebagai alat untuk mengembangkan kecederaan linguistik, sosial dan kognitif. Okey, yang seterusnya persembahan konsep dan hipotesis melalui beberapa kaedah. Kaedah seperti seni, pembinaan, drama, muzik sebagai hal yang penting untuk pemahaman kanak-kanak. Okey, seterusnya adalah dokumentasi bersistematik dan kolektif. Okey, yang pertama adalah mendokumentasikan dan memaparkan hasil kerja kanak-kanak. Okey, ini adalah perkara yang penting di mana kanak-kanak mengekspresi, membangun dan membina perasaan serta idea-idea dan pemahaman mereka dalam bentuk dalam bentuk yang seperti lukisan, tulisan atau sebagainya. Jadi dokumentasi ini adalah penting untuk dikumpulkan oleh guru. Okey, yang seterusnya gambar kanak-kanak dipaparkan sebagai persembahan grafik dinamik. Okey, ini adalah serupa dengan pendekatan portfolio di mana dokumentasi hasil kanak-kanak, kerja kanak-kanak dalam proses perkembangan dipandang sebagai alat penting dalam proses pembelajaran untuk kanak-kanak, guru dan ibu bapa. Seterusnya, guru bertindak sebagai perakam. Okey, di sini guru bertindak sebagai perakam ini dapat membantu kanak-kanak melayari dan meninjau kembali kata-kata dan tindakan yang menunjukkan apa yang mereka telah pelajari. Okey, seterusnya proses projek jangka panjang. Okey, dalam poin yang pertama adalah menyokong dan memperkayakan anak-anak melalui projek jangka panjang dan projek jangka pendek. Okey, macam apakah yang dimaksudkan dengan projek jangka pendek? Projek jangka pendek ni ada projek yang contohnya yang dilakukan dalam 1 minggu saja. Projek jangka panjang mungkin sepanjang tahun di sekolah. Okey, contohnya projek jangka pendek yang dilakukan di sekolah ini dalam masa 1 minggu adalah projek bertema. Contohnya tema sayangi alam sekitar. Jadi apa yang kanak-kanak diajar di dalam tema ini adalah bagaimana untuk kita semula, reduce, reuse dan recycle. Jadi ini adalah projek jangka pendek yang boleh dilakukan di sekolah untuk membina pengetahuan kanak-kanak. Seterusnya adalah projek yang berpusat kepada kanak-kanak. Okey. Projek yang berpusat pada kanak-kanak ini adalah projek yang mengikut minat kanak-kanak itu sendiri. Okey, apabila ini akan dapat menambah wawasan baru kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya adalah guru membantu membuat keputusan. Sepanjang projek ini berlangsung, guru membantu kanak-kanak membuat keputusan tentang arah kajian yang dilakukan, cara-cara berkumpulan, bagaimana penyelidikan dilakukan, penyelidikan terhadap topik, media perwakilan yang digunakan dan bagaimana membuat keputusan yang betul dalam sesuatu topik yang diberikan. Okey, yang seterusnya guru sebagai penyelidik, peranan utama guru adalah belajar bersama kanak-kanak. Okey, dalam pendekatan Reggio Emilia ini, peranan guru adalah sangat kompleks. Okey, contoh yang pertama di sini peranan utama belajar bersama kanak-kanak. Guru adalah penyelidik dan menjadi sumber daya dan panduan apabila guru meminjamkan kemahiran mereka kepada kanak-kanak itu. Jadi itulah sebabnya peranan utama guru itu adalah belajar bersama kanak-kanak. Okey, seterusnya peranan guru menjadi pendidik yang mendengar, melihat dan mendokumentasikan pekerjaan dan pertumbuhan kanak-kanak di dalam kelas dan merangsang pemikiran kanak-kanak. Seterusnya, guru bekerja berpasangan dan bekerjasama di dalam kelas, berkongsi maklumat dan memerhati bersama pembantu. Okey, guru perlu bekerjasama bersama pasangan mereka, bersama pasangan dan
Maksudnya guru perlu bekerjasama dengan guru-guru lain dalam pembelajaran kanak-kanak ini. Contohnya, okey, jika guru ini mengetahui kanak-kanak ini mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu, guru ini boleh berkongsi dan mengetengahkan mengetengahkan bakat yang kanak-kanak itu ada. Sementara jika guru yang lainnya tahu kanak-kanak ini mempunyai kelemahan dalam bidang-bidang tertentu, guru boleh saling berinteraksi dan bekerjasama untuk membantu kanak-kanak itu untuk terus maju. Okey, seterusnya adalah hubungan rumah dengan sekolah. Okey, kita tengok yang poin yang pertama, kanak-kanak, guru, ibu bapa dan masyarakat perlu bekerjasama. Kenapa guru, ibu bapa dan kanak-kanak serta masyarakat perlu bekerjasama? Ini adalah untuk membantu dalam pemberian idea untuk peningkatan kanak-kanak dalam proses pembelajaran mereka. Seterusnya adalah pendekatan Reggio Emilia berpusat kepada keluarga. Okey, di sini kita boleh lihat yang pendekatan Reggio Emilia yang berpusat kepada keluarga ni, maksudnya Reggio Emilia juga mementingkan ibu bapa untuk membantu kanak-kanak dalam perkembangan mereka dalam pelajaran. Okey, seterusnya the image of the child. Okey, poin yang pertama, hak kanak-kanak, the child as having rights. Okey, kanak-kanak mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan kecerdasan mereka. Jadi kanak-kanak diberi pilihan untuk melakukan perkara yang mereka minati dan tidak hanya tertakluk kepada modul pelajaran guru saja. Okey, seterusnya kanak-kanak sebagai pembina pengetahuan yang aktif, the child as an active constructor of knowledge. Kanak-kanak merupakan protagonis membina sifat kerjasama dan komunikasi dengan persekitaran mereka. Seterusnya kanak-kanak sebagai penyelidik, the child as a researcher. Okey, kita lihat di sini kanak-kanak diberi peluang untuk menjadi penyelidik, iaitu meneroka dan alam persekitaran dan membuat penemuan baru hasil daripada penerokaan mereka. Perkara ini dapat dijadikan pengalaman kanak-kanak itu sendiri dalam pembelajaran mereka. Okey, seterusnya kanak-kanak sebagai insan, the child as a social being. Komunikasi kanak-kanak melalui bahasa, the 100 language of children adalah penting. Kanak-kanak diberi peluang untuk berkomunikasi dengan apa cara sekalipun untuk perkembangan pembelajaran mereka. Ini adalah peranan guru di dalam pendekatan Reggio Emilia, iaitu ada 6 peranan guru di dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, guru menjadi sumber panduan kepada kanak-kanak. Itu guru tersebut menjadi role model kepada kanak-kanak, iaitu guru harus menunjukkan sikap yang baik di depan kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat mencontohi sikap tersebut. Manakala yang kedua pula, guru digalakkan untuk memudahkan perancangan pembelajaran kanak-kanak. Iaitu guru harus sentiasa ada dengan kanak-kanak dalam melakukan aktiviti. Guru tidak boleh duduk diam saja, tapi harus memantau kanak-kanak tersebut. Yang ketiga, menetapkan peralatan di dalam kelas dan keperluan kanak-kanak. Oleh itu, perancangan harian macam RPH itu sangat diperlukan supaya guru tahu apa peralatan yang penting digunakan untuk aktiviti kanak-kanak tersebut supaya kanak-kanak tersebut boleh meneroka dengan lebih jauh lagi. Yang keempat, mendokumentasikan perkembangan kanak-kanak. Guru harus melakukan seperti mengambil video, gambar, catatan supaya guru tersebut dapat melihat perkembangan kanak-kanak tersebut dari satu tahap ke satu tahap dan mereka boleh melakukan perkara yang macam apakah langkah seterusnya yang boleh dilakukan oleh guru tersebut kalau melihat kanak-kanak tersebut lemah dalam perkara yang ni, lemah dalam perkara yang ini, guru tersebut boleh melakukan pemantauan dan juga boleh melakukan aktiviti tersebut dengan lebih lagi supaya dapat meningkatkan tahap kanak-kanak yang lemah tersebut. Yang kelima, berbincang dengan guru lain dan juga ibu bapa. Ini adalah berbincang tentang kemajuan kanak-kanak tersebut, iaitu apa kelemahan dan apa kelebihan yang ada pada kanak-kanak tersebut. Dan ini memudahkan ibu bapa tahu macam mana cara membantu guru tersebut untuk meningkatkan tahap anak mereka. Yang terakhir, mengeratkan pertalian dan hubungan di antara sekolah, rumah dan komuniti.
iaitu buat aktiviti bersama komuniti supaya boleh menyumbangkan kepakaran membantu guru dalam perkembangan anak-anak. Dan seterusnya, Reja Amelia menggunakan emergent curriculum yang dibangunkan berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Ia memberi tumpuan dalam membantu kanak-kanak memperoleh pengalaman melalui proses pemikiran kritis dan juga kerjasama. Topik pembelajaran diambil berdasarkan perbualan dan perbincangan bersama dengan kanak-kanak, keluarga atau masyarakat melalui peristiwa serta kepentingan yang kanak-kanak tahu seperti bayang-bayang ataupun haiwan. Dan contoh bagi kurikulum Reggio Emilia yang digunakan adalah Ray of Light Atelierista Class, iaitu tempat untuk meneliti penggunaan cahaya. Manakala Atelierista Class pula adalah bengkel seni untuk kanak-kanak melakukan aktiviti seni. Atelierista ni dikenali sebagai bengkel atau studio yang digunakan khas oleh kanak-kanak dan juga guru. Seterusnya, kelas tanah liat ataupun clay class untuk kanak-kanak bermain dengan tanah liat. Okey, manakala Remida class pula merupakan kelas atau ruang yang menyediakan bahan-bahan untuk kanak-kanak guna dalam menghasilkan sesuatu projek. Natural class pula turut digunakan dalam Reggio Emilia dengan menyediakan bahan semula jadi kepada kanak-kanak. Dan role play juga menjadi sebahagian dalam kurikulum Reggio Emilia yang memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berlakon secara olok-olok. Ini adalah kelebihan pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama adalah galakan ataupun dorongan. Reggio Emilia lebih menekankan kepada projek dan ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menjadi penyelidik. Iaitu kanak-kanak akan lebih banyak meneroka melalui perkara yang mereka lakukan, iaitu seperti daripada mereka membuat drama, melukis, menyanyi. Dari situ kanak-kanak akan dapat menambahkan pengalaman baru di dalam diri mereka. Manakala yang kedua pula penerokaan, iaitu kanak-kanak diberi peluang untuk meneroka mengikut aktiviti, pemahaman dan pemikiran kanak-kanak tersebut. Tiada paksaan yang dilakukan oleh guru dan kanak-kanak tersebut boleh melakukan perkara yang mereka nak. Dari situ kita dapat melihat dan kanak-kanak juga dapat menunjukkan aktiviti yang ada di dalam diri mereka. Yang terakhir adalah teknik penyelesaian masalah. Kanak-kanak mempunyai kebolehan dalam menyelesaikan masalah dan diberikan peluang untuk bertanya soalan terhadap topik yang mereka minat. Dalam hal ini adalah guru tersebut harus memberikan jawapan dengan serta-merta kepada kanak-kanak tersebut untuk mengelakkan kekeliruan di dalam diri kanak-kanak. Dan ini akan dapat membantukan mereka untuk belajar teknik dalam penyelesaian masalah. Okey, apa yang dapat disimpulkan dari pendapat kami, berdasarkan pendapat kami, pendekatan Reggio Emilia ni adalah berasaskan pemerhatian yang teliti kepada kanak-kanak yang menyokong kanak-kanak menghubungkan idea dan melibatkan diri dalam kalangan rakan sebaya, komuniti dan persekitaran. Manakala guru dalam pendekatan Reggio ini berperanan sebagai rakan kongsi dan pemandu arah kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Okey, dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.